Malaysia. Pemansuhan tol Jambatan Lanang berkuat kuasa hari ini diharap dapat mensejahterakan lagi kehidupan rakyat Sarawak, khususnya masyarakat sekitar Sibu yang sentiasa berulang-alik menggunakan laluan itu untuk menghantar anak ke sekolah dan pergi bekerja. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satem menjelaskan kerajaan peka dengan setiap permasalahan rakyat dan berusaha menyediakan kemudahan terbaik kepada rakyat. Beliau sedar bagi memastikan Sarawak terus pesat membangun, keperluan masyarakat di luar bandar tidak harus dipinggirkan. Oleh itu, beliau berbesar hati dengan keputusan kumpulan syarikat Shinyang yang bersetuju memansuhkan tol Jambatan Lanang untuk keselesaan orang ramai yang menggunakan jabatan tersebut. Apabila tol ini tertutup, employee staff quarters company ini akan dikosongkan. Tan Sri Lim Chung Ho wants to donate the vacant quarters for his staff for the Greenwich 1 Malaysia. Dalam ucapannya pada Majlis Pemansuhan Tol Jambatan Lanang di Sibu, Tan Sri Adnan juga memaklumkan selain Tol Jambatan Lanang, Tol Jambatan ASEAN juga akan dimansuhkan. Pada majlis ini, Tan Sri Adnan turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta untuk menaik taraf dataran Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang dan RM1 juta lagi untuk naik taraf Taman Selera Harmoni. Selain itu, beliau turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM700,000 bagi pembinaan sistem perparitan di Kampung Teku, RM920,000 untuk Kampung Jeriah dan RM520,000 untuk pembinaan sistem perparitan di Kampung Sentosa. Perayaan Gawai Dayak bukan hanya diraikan oleh masyarakat Iban sahaja, malah turut diraikan oleh kaum-kaum lain di Sarawak. Ini membuktikan keutuhan perpaduan penduduk berbilang kaum yang telah menjadikan Sarawak harmoni dan aman damai. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabu menekankan kesejahteraan dan kemakmuran sesebuah negara adalah berteraskan perpaduan penduduknya. Pembangunan juga dapat dilaksanakan dengan jayanya hasil perpaduan semua pihak. Tan Sri Alfred Jabu menyatakan demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak Serakup Induk Daya Sarawak SIDS Cawangan Sibu di Sibu. Dalam pada itu, beliau turut meminta SIDS Sibu terus mengadakan aktiviti pertandingan puak kubu sebagai salah satu usaha memastikan produk kraftangan itu tidak pupus dan diminati golongan muda. Beliau juga menyarankan ibu bapa sentiasa menitik beratkan pendidikan anak-anak, terutamanya dalam menguasai bahasa Inggeris yang menjadi bahasa utama dalam kebanyakan sektor pekerjaan. Majlis diserikan dengan acara utama iaitu pertandingan kumang dan keling selain persembahan tradisional serta penyampaian insentif pendidikan kepada pelajar Dayak yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR, PT3, SPM dan STPM. Tan Sri Alfred Jabu turut menyampaikan geran berjumlah RM7,000 kepada setiap cawangan SIDS di Sibu. Perusahaan kecil dan sederhana PKS diharap mampu menjadi penyuntik utama sumber ekonomi Sarawak. Dengan potensinya menyediakan pelbagai produk-produk tempatan yang unik, akan berupaya menjadi tarikan pelabur untuk datang ke negeri ini. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar Dua Negeri, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, usaha bagi membangunkan PKS sentiasa menjadi fokus utama kerajaan iaitu dengan menyediakan infrastruktur bagi kemudahan perusahaan tersebut. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian pada majlis penutupan Minggu PKS di Tebingan Kuching. Teks ucapannya dibacakan oleh Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Negeri, Datuk Julaihi Narawi. Menurut beliau, setakat hujung April tahun ini, agensi-agensi kerajaan yang terbabit dalam pembangunan usahawan seperti MITI dan SME Corporation telah meluluskan sebanyak 326 permohonan pengusaha berkenaan melalui pelbagai geran dan pinjaman mudah di Sarawak dengan peruntukan sebanyak RM148.61 juta. Manakala di bawah program peningkatan Enterprise Bumi Putra, pihaknya telah meluluskan sebanyak 71 permohonan dengan peruntukan berjumlah RM2.67 juta. Pembinaan rangkaian jalan raya di negeri ini terutamanya jalan raya pesisir pantai merupakan cabaran besar kepada para jurutera perunding. Pembinaan jalan raya di pesisiran pantai bermula dari Miri ke Kuching sebagai contoh, begitu mencabar kerana terdapat banyak sungai dan perlu dihubungkan dengan jambatan.
Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan Datuk Seri Michael Mannion Jawong berkata, para jurutera harus berfikiran lebih kreatif dan inovatif untuk membina jalan raya di tempat sedemikian, memandangkan sekurang-kurangnya 13 jambatan perlu dibina untuk menghubungkan laluan tersebut. Beliau berucap pada Majlis Makan Malam Persatuan Jurutera Perunding Malaysia ACM Cawangan Sarawak kali ke-11 di Kuching. Dalam perkembangan berkaitan, beliau memberitahu pembinaan jalan raya sepanjang kira-kira 3,000 km di Sabah dan Sarawak di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK11 merupakan peluang yang harus diambil oleh setiap jurutera perunding bagi mengembangkan potensi dan kepakaran dalam profesion mereka. Datuk Seri Michael Mannion juga berharap agar semua jurutera perunding sudah bersedia untuk menghadapi cabaran liberalisasi dalam profesion kejuruteraan selari dengan Akta Pendaftaran Jurutera 1967 pindaan 2015. Lebih 1,000 orang terdiri daripada guru, guru besar, pengetua dan pegawai pendidikan daerah Miri hadir pada Majlis Perhimpunan Raksasa 1,000 Guru yang julung kali diadakan bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Daerah Miri 2015 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Miri di Miri. Menteri Muda Perhubungan Datuk Lee Kim Shin dalam ucapannya pada majlis tersebut berkata, peranan guru sangat bermakna kepada negara kerana pemimpin hari esok dicorakkan oleh anak-anak hari ini. Jelasnya tema Hari Guru tahun ini, guru membina ilmu, menyempurnakan akhlak, bukan saja memerlukan insan yang berilmu, malah insan yang berakhlak sempurna. Sebanyak 16 buah sekolah menengah, 40 buah sekolah rendah, Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak Miri dan PPD Miri terlibat dalam perhimpunan tersebut. Pada majlis ini, Datuk Lee turut menyampaikan geran kerajaan sebanyak RM10,000 kepada PPD Miri dan RM5,000 kepada SMK Agama Miri yang menjadi tuan rumah perhimpunan tahun ini.